Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada gosip, ada berita angin-angin kencang mengatakan bahwa muncul wujud dua kumpulan dalam Parti Bersatu sekarang. Ini semua rentetan daripada pemilihan Parti Bersatu, yaitu antara Muhyiddin dan juga kumpulan Hamzah Zainuddin. Persoalan besar daripada netizen ialah sejauh mana ianya akan dapat bertahan memperkukuhkan parti itu. Kalau dilihat, Hamzah Zainuddin mempunyai kekuatan beliau sendiri sebagai ketua pembangkang pada waktu ini. Muhyiddin pula adalah sebagai penasihat atau presiden kepada Parti Bersatu. Tapi dari segi kekuatan bersuara di parlimen, kelihatan Hamzah Zainuddin lebih kuat dan lebih hebat. Namun demikian, persoalan besar ialah, adakah dengan perseteruan besar ini nanti kumpulan Muhyiddin dan kumpulan Hamzah akan menyebabkan Parti Bersatu hilang daripada dunia politik? Ditambah pula dengan dapat dilihat sekarang PAS sedang tertarik pula bermain kayu tiga dengan Mahathir. Penganalisis politik daripada Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara NASR, Dr. Azmi Hasan Hamzah adalah individu paling layak menggantikan Muhyiddin. Hamzah Zainuddin, kata beliau, adalah individu paling layak menggantikan Muhyiddin sekiranya bekas Perdana Menteri itu enggan mempertahankan jawatan presiden dalam pemilihan akan datang. Bagaimanapun, ujarnya, jika Muhyiddin memilih untuk mempertahankan kerusi presiden, maka besar kemungkinan Hamzah Zainuddin akan bersaing sengit dengan Ahmad Faizal Azumu untuk merebut jawatan timbalan Presiden Bersatu. Saya melihat Ahmad Faizal mungkin bergelut untuk mempertahankan kerusi timbalan Presiden jika dicabar oleh Hamzah Zainuddin, kerana aura dan pengaruhnya tidak sekuat ahli parlimen larut yang kini memegang jawatan ketua pembangkang di parlimen ulasnya lagi. Sebelum ini, Bersatu menangguhkan proses pemilihan pemimpin parti itu di peringkat akar umbi dan tertinggi selama 18 bulan mulai November 2022 bagi memberi laluan kepada PRU15 dan pilihan raya negeri baru-baru ini. Dalam pada itu, Azmi juga tidak menolak kemungkinan Rina Harun dan Ketua Armada Bersatu Armada, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal tidak akan mempertahankan kerusi masing-masing kerana berhasrat bertanding merebut jawatan naib presiden dalam pemilihan parti akan datang. Tegasnya, jika Rina dan Wan Ahmad Faisal masih mahu mempertahankan kerusi Ketua Sri Kandi Wanita dan Ketua Armada, maka mereka akan dicabar oleh pemimpin lebih muda dan segar. Bagaimanapun ulasnya, perkara sebaliknya berlaku apabila Tengku Zafrul bukan hanya tidak menyertai Bersatu, malah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu sebenarnya sudah lama menjadi ahli UMNO. Kelemahan dan keputusan Muhyiddin itu menunjukkan beliau tidak lagi layak untuk terus menerajui Bersatu dan PN, katanya. Jelasnya, walaupun kurang sebulu dengan Muhyiddin, namun Hamzah tidak akan melanggar bekas Perdana Menteri itu untuk merebut jawatan presiden. Sebaliknya, beliau lagi selesa bertanding kerusi nombor 2 parti yang kini disandang oleh bekas Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Muhammad Faiz tidak menolak kemungkinan berlaku pertempuran sengit antara kumpulan pemimpin yang menyokong Muhyiddin dan Hamzah dalam pemilihan parti tahun depan bagi merebut jawatan timbalan presiden, naib presiden, ketua sayap dan MPT. Antara pemimpin menyokong Hamzah yang mungkin bertanding jawatan naib presiden dan ahli MPT Bersatu termasuklah ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Wira Mas Emeriati Samsudin, mantan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, bekas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosul Wahid, dan Menteri Timbalan Menteri Pertahanan, mantan Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz. Muhyiddin pula terdiri daripada Ahmad Faizal, mantan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, bekas Menteri Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razidin, serta mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Rina Harun.
Keputusan sama ada Hamzah berani mencabar kedudukan Muhyiddin atau tidak bergantung kepada sama ada bekas Menteri Dalam Negeri itu melepasi syarat tempoh minimum berapa tahun menjadi ahli dan berapa lama memegang jawatan dalam parti katanya. Sementara itu, berdasarkan pelembagaan parti, mana-mana ahli yang berhasrat untuk bertanding jawatan top 5 atau kedudukan 5 tertinggi parti perlu menganggotai MPT sekurang-kurangnya 2 penggal penuh. Antara pemimpin MPT yang dikatakan melepasi syarat sudah menjadi ahli selama 2 penggal untuk bertanding jawatan top 5 termasuklah Hamzah Zainuddin, Ahmad Faizal Rasul dan Muhammad Razijidin, Datu Wan Saiful Wanjan dan Datu Seri Dr. Ronald Kiande. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling buruk untuk Tun Mahathir Mohamad di saat dia berusia 98 tahun. Ini pula derita yang diterima oleh Mahathir Mohamad. Disangkakan beliau kini dapat imuniti, dapat kekuatan, dapat timbul semula selepas tenggelam dalam PRU 15 yang lepas dengan kalah teruk di dalam pertandingan PRU dan paling teruk sekali deposit pun tak mampu diperoleh semula. Kali ini satu lagi berita paling buruk. Kalau beberapa hari yang lepas ada harapan kononnya Mahathir Mohamad boleh timbul semula, boleh menang semula, ada harapan jadi Perdana Menteri sekali lagi, ada laluan yang terbuka untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi, kononnya ada laluan untuk dapat mengembalikan semula kekuatan beliau. Akhirnya hari ini disahkan semuanya itu tinggal kenangan bye-bye semuanya. Boleh cakap bye-bye lah kepada impian besar tersebut. Lagi pula saya rasa Tun Mahathir sepatutnya perlulah berehat sudah atas kerana faktor usia. Namun demikian, yang lebih mengecewakan kita semua ialah persoalan kemarin dalam isu saya ialah siapa yang guna siapa. Adakah PAS yang mempergunakan Mahathir Mohamad atau Mahathir Mohamad yang mempergunakan PAS? Hari ini hampir terjawab jawabannya atau persoalannya, yaitu terlalu pantas menolak Tun Mahathir sebagai calon di Kemaman. PAS kini jelas tak berbudi bahasa. Apa pendapat Anda tentang isu tajuk daripada tulisan Sabudin.com ini apabila beliau memberikan tajuk yang amat pedas sekali, yaitu terlalu pantas PAS menolak Tun Mahathir sebagai calon di Kemaman? Satu perkara yang jelas tak berbudi bahasa langsung, memandangkan Tun Mahathir kini menjadi rakan, menjadi peminat kepada PAS yang selama ini dikecam oleh Tun Mahathir. Kini pula Mahathir akhirnya tidak dapat apa-apa pula. Persoalannya sekarang, siapa yang pakai siapa? Adakah Mahathir yang mempergunakan PAS atau PAS yang mempergunakan Mahathir? Hanya sehari selepas digambarkan perlunya Tun Mahathir Mohamad diletakkan bertanding di Kemaman, PAS dengan pantas menolak kemungkinan tersebut. Naib Presiden PAS merangkap Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar dipetik sebagai berkata, PAS tidak bercadang untuk mencalonkan Tun Mahathir dalam PRK Kemaman yang bakal diadakan tidak lama lagi. Malah katanya, tidak ada perbincangan dalam PAS untuk perkara itu. Bukankah itu sesuatu yang paling menyakitkan hati Tun Mahathir? Saya rasa Tun Mahathir akan mula terfikir, aduh sakitnya jiwa ini kan, sakitnya tu di sini kerana disangka boleh sudah ada laluan untuk jadi ahli parlimen, akhirnya tercantas di tengah jalan. Dalam hal ini, PAS jelas ternampak kurang berbudi bahasa terhadap Tun Mahathir yang telah mereka lantik sebagai penasihat khas untuk 4 negeri takbirinnya, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, dalam konteks menarik pelabur dan membangunkan ekonomi keempat negeri berkenaan. Sepatutnya dalam kedudukan Tun Mahathir berlapang dada memberi khidmat secara percuma kepada 4 negeri berkenaan dan berikutan timbulnya isu berkaitan. Apalah salahnya jika PAS datang bertanya dahulu kepada bekas Perdana Menteri 2 kali itu, sama ada dia sedia bertanding lagi ataupun tidak. Jika setelah Tun Mahathir menolak dan tidak sedia untuk berganding atau bertanding, barulah dibuat pengumuman mengenainya.
Buat sementara ini, tak bolehkah PAS bersikap diplomasi sedikit dengan tidak menolak terus kemungkinan meletakkan beliau sebagai calon di Kemaman? Sebaliknya cuba mencari masa mengunjungi Tun Mahathir terlebih dahulu. Ini tidak. Begitu cepat dan pantas sekali PAS menolak, mengatakan tiada rancangan untuk mencalonkan Mahathir di Kemaman. Bagaimana jika di dalam hati Tun Mahathir sebenarnya sudah bertunas bunga-bunga keinginan untuk bertanding di Kemaman? Sebaik saja diketahui ada PRK di kawasan itu. Tidakkah ini secara tidak langsung mengecewakan Tun Mahathir? Jika diimbas kembali hubungan Tun Mahathir dengan PAS sejak 2018 lalu, satu-satunya sikap terpuji beliau ialah sentiasa menunjukkan tangan terbuka, berlapang dada dan baik hati terhadap parti itu. Bila-bila masa saja pemimpin PAS ingin bertemu dan bertandang ke rumah Mahathir akan menyambut mereka dan tidak pernah pula menolaknya. Ketika PRN dan PRK simpang jeram, Tun Mahathir tidak pernah menolak untuk turun berkempen membantu PAS. Begitu juga ketika dilantik sebagai penasihat khas Empat Negeri Takbiran PAS atau SG4. Sekali lagi Tun Mahathir dengan lapang dada menerimanya semata-mata kerana hasrat ingin membantu memajukan lagi Empat Negeri berkenan. Di PRK Pelanggai ini pun dikabarkan Tun Mahathir akan turun juga berkempen membantu PAS. Kenapalah PAS tidak boleh membalas kebaikan hati Tun Mahathir itu? Walhal, jika Tun Mahathir diletakkan sebagai calon di Kemaman dan insya Allah akan menang, suaranya di Parlimen dalam membawa kepentingan Empat Negeri itu kepada kerajaan pusat tentulah tambah berkesan lagi. Tetapi dengan awal-awal lagi menolak, Tun Mahathir, selain memperlihatkan PAS kurang berbudi bahasa, yang lebih banyak rugi dan menolak tuah ialah PAS sendiri. Berbanding Tun Mahathir dengan Sheikh alias Hamid yang PAS nampaknya lebih cenderung untuk mencalonkannya semula, beliau dalam PRK Kemaman nanti, apakah peranan yang dimainkannya dalam Parlimen? Pernahkah beliau bersuara selama ini di Parlimen? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, isu yang kita sudah lama hampir lupa, isu yang sudah lama saya tak ulas, kita ulas sekali lagi. Ianya berkaitan dengan Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia yang kini dipenjarakan di penjara Kajang. Hari ini keputusan mahkamah sekali lagi mengecewakan Najib. Bahkan sekali lagi membuatkan Najib terduduk dan pasti dia akan sedih di dalam penjara. Menjadi persoalan kita juga ialah bila agak-agaknya Rosmah Mansur akan selesai dalam isu rayuan beliau. Kerana seperti yang kita tahu, Rosmah Mansur pun sudah dijatuhkan hukuman bersalah terhadap kes beliau. Cuma belum dimasukkan ke dalam penjara untuk menerima hukuman kerana masih dalam proses rayuan beliau. Hari ini sekali lagi kita dapat berita buruk untuk Najib Razak, iaitu berkaitan kes SRC yang mana Najib sekali lagi gagal ke tepi injuksi Mareva. Mahkamah Persekutuan hari ini menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk mendapatkan kebenaran merayu bagi mengenepikan perintah injuksi Mareva dipor oleh SRC Internasional Sendirian Berhad dan satu anak syarikatnya yang menghalang bekas Perdana Menteri itu daripada memindahkan atau melupuskan mana-mana asetnya yang berjumlah RM42 juta. Panel 3 hakim terdiri daripada Tan Sri Nalini Padmanathan dan Datuk Nordin Hassan dan Datuk Abu Bakar Jais tidak memberi kebenaran itu kepada Najib yang mahu meneruskan rayuannya untuk mengenepikan injuksi Mareva tersebut. Mahkamah turut memerintahkan Najib membayar kos guaman sebanyak RM30,000 kepada SRC Internasional dan gandingan Menteri Sendirian Berhad. Nalini yang menyampaikan keputusan mahkamah berkata, undang-undang yang digunakan oleh Mahkamah Malaysia sejak 40 tahun lalu
adalah jelas berkaitan ujian untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Tinggi sebelum memberikan instruksi Mareva. Beliau berkata tiada keperluan bagi Mahkamah Persekutuan menyemaknya semula. Dalam kes sivil, litigan dikehendaki mendapatkan kebenaran sebelum mereka boleh meneruskan rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Berikutan kegagalan Najib mendapatkan kebenaran merayu itu, instruksi Mareva yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi kepada kedua-dua syarikat itu kekal. Pada 24 Mac tahun lepas, Mahkamah Tinggi memberikan instruksi Mareva kepada SRC Internasional dan Gandingan Menteri serta mengarahkan Najib tidak mengalihkan, melupuskan, berurusan dengan atau mengurangkan nilai mana-mana aset mereka di dalam dan di luar Malaysia bernilai RM42 juta. Sementara menunggu penyelesaian saman mereka yang difailkan terhadapnya. Selain itu, bekas ahli parlimen pekan itu hanya layak mengeluarkan 100,000 sebulan untuk perbelanjaan sara hidup dan bayaran guaman mereka. Mahkamah Rayuan menolak rayuan Najib pada 6 Disember tahun lepas. Ini mendorong beliau memfailkan permohonan kebenaran merayu. Instruksi Mareva ialah perintah sementara yang menghalang defendant daripada melupuskan aset sehingga keputusan dicapai dalam kes antara plaintiff dan defendant. SRC Internasional dan Gandingan Menteri memfailkan saman terhadap Najib pada tahun 2021 mendakwa beliau telah melakukan pecah amanah, menyalahgunakan kuasanya, mendapat manfaat secara pribadi daripada dana SRC Internasional dan menyalahgunakan dana tersebut. Saman itu belum selesai di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Najib, 70 tahun, sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan pada Ogos tahun lepas mengekalkan sabitan dan hukuman penjara serta denda 210 juta ringgit kerana kesalahan menyalahgunakan dana SRC Internasional berjumlah 42 juta. Dalam prosiding yang dijalankan secara dalam talian hari ini, Najib diwakili Peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah dan Muhammad Arfan Wan Othman, manakala Peguam Lee Chi Wei dan P. Ganatan mewakili SRC. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Cadangan demi cadangan dilemparkan, dikemukakan untuk menangani masalah atau isu beras negara. Namun demikian, ada satu cadangan ini yang paling menarik perhatian saya, iaitu apabila pemuda UMNO mensyorkan supaya hukuman penjara rotan ke atas pemanipulasi bekalan beras dilaksanakan. Saya fikir sudah tiba waktunya kerajaan mengambil inisiatif, mengambil tindakan paling drastik bagi menangani dan menyelesaikan masalah beras di Malaysia. Ini balik-balik asik-asik nak menyalahkan Anwar Ibrahim kerajaan. Tetapi sepatutnya isu ini harus diselesaikan bersama dengan kerajaan dan juga pembangkang. Pembangkang harus berhenti menyalahkan semata-mata Anwar Ibrahim. Mereka sepatutnya mula memberikan cadangan-cadangan yang bernas. Itu sebabnya perlu mereka membantu dari segi cadangan. Kerajaan disaran menilai semula hukuman yang perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak atau kartel yang mengkhianati subsidi diberikan kepada rakyat dengan memanipulasikan bekalan beras dalam negara. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, hukuman lebih berat seperti sebatan atau penjara sewajarnya dikenakan ke atas mereka yang tidak bertanggungjawab supaya ia dapat memberi pengajaran kepada pihak lain. Jika kita lihat, hukuman paling tinggi yang ada pada hari ini ialah sekadar compound dan ia masih mampu dibayar mereka walaupun denda dikenakan mencecah RM100,000 jika melakukan kesalahan tersebut. Tindakan ini bukanlah semata-mata untuk menghukum, namun lebih kepada memberi peringatan kepada mereka agar jangan ada yang berani mengambil kesempatan dengan mengkhianati subsidi, sedangkan
rakyat tertekan dan sukar mendapatkan bekalan beras, katanya. Beliau berkata kepada pemberita selepas program pelepasan benih ikan dan udang galah di perairan Sungai Melaka, Kampung Gangsa dan Durian Tunggal hari ini, yang turut dihadiri Timbalan Exco Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Low Chi Leong. Dalam pada itu, Dr. Akmal yang juga Exco Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri berkata, Melaka telah mendapat tambahan sebanyak 300 tan metrik beras tempatan dan baki 200 tan metrik akan diterima selewat-lewatnya pada minggu hadapan. Beliau berkata, pada minggu ini juga bekalan beras tempatan akan dijual di Kompleks Jawatan Kuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri Japuirun, selain pasaraya dan kedai runcit di negeri bagi memudahkan rakyat mendapatkan bekalan. Tiada pembelian panik berlaku di Melaka kerana kalau kita lihat, bekalan beras tempatan pun sukar didapati. Cuma saya minta rakyat Melaka tidak membeli beras dalam kuantiti banyak, dan saya rasa 10 kg itu cukup untuk menampung dalam tempo seminggu, selain memberi peluang kepada orang lain untuk membeli sama, kata beliau lagi. Secara pribadi saya setuju dengan apa yang dicadangkan oleh pemuda UMNO ini, yaitu laksanakan hukuman yang lebih ketat, yang lebih berat kepada pemanipulasi bekalan beras. Kerana kalau sekadar peringatan dengan hukuman uang tunai seperti itu, mereka boleh bayar. Itu seperti di hujung jari mereka petik begitu saja, dan lebih lagi hanya dicela-cela gigi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.